Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar. Jadi hari ini kelas kita dilakukan dekat dalam video sahaja. Tapi itu bukan alasan untuk kita tak ada dalam kelas. Sebab saya rekod kelas ni seperti mana kita buat kelas hari biasa. Jadi hujung kelas nanti seperti biasa saya akan ambil kehadiran. Dan kehadiran tu akan dicatat melalui komen daripada video YouTube. Maksudnya kalau kamu tonton video YouTube, kamu akan komen dekat bawah. Dan komen kat bawah tu ada syarat dia, nak komen macam mana. Okey, nanti kamu kena tulis nama kamu, lepas tu letak password yang saya dah bagi. Nanti password saya bagi kat kelas nanti. Okey, saya akan bagi pada hujung kelas ni nanti. Dan apa-apa cadangan atau feedback daripada kamu pun kamu boleh selitkan kalau nak lah. Nanti saya akan explain berkenaan dengan kehadiran. So hari ni saya terpaksa buat video secara rakaman sebab saya ada perjumpaan malam ni. Jadi dia perjumpaan secara tiba-tiba Jadi saya terpaksalah buat recording ni serta-merta. Okey. Jadi kita sambung lagi untuk part 2, bahagian sukatan serakan data tak terkumpul. Okey. Sukatan serakan data tak terkumpul yang kita dah belajar, sepatutnya kita ada 3 plot. Okey, kita sepatutnya belajar plot batang daun. Plot batang daun ni tolong ingat balik macam mana nak buat dia. Kalau rasa terlupa, tolong tonton video yang lepas. Okey, saya dah susun dekat dalam Google Classroom cantik-cantik dah. Okey. Sekarang hari ni kita akan belajar plot titik dan plot kotak. Ada lagi 2 plot sebenarnya. Okey, plot 2 tu dia senang sikit lah. Tapi plot yang paling senang adalah plot batang dan daun, easy je. Kalau siapa yang salah buat kat sini, saya tak tahulah masalah dia apa. Alright. So ini kita dah buat hari tu. Sekarang soalan B. Soalan B ni kita akan gunakan formula. Formula untuk kita kira mean, variance dan sisihan piawai. Jadi kita kena fahamkan dulu apa konsep mean, variance dan sisihan piawai. Okey. Untuk yang pertama, simbol untuk X yang ada topi. Okey, X yang ada topi macam ni, ini nama dia adalah mean. Okay, so saya tulis mean. Simbol dia adalah X yang ada topi. Okey, rumus dia adalah sigma. Ni nama dia sigma X per N. Okey, sigma X per N. Tapi kalau kita tak faham apa itu simbol ni sebenarnya, simbol ni merujuk kepada hasil tambah. Okey, N tu sigma tu merujuk kepada hasil tambah dan X ni merujuk kepada kekerapan. Okey, ataupun data lah, senang cerita data sahaja. Hasil tambah data tu. Dan N ni adalah merujuk kepada jumlah data. Jumlah data. Okey, kemudian kita ada variance. Kita ada variance. Dia simbol dia V kuasa 2. Dia macam cherry tau, tapi dia V sikit. Okey, V kuasa 2 sama dengan EX kuasa 2. Dia ada kuasa 2 sahaja, tambahan dia ada kuasa 2 per N. Okay, dia sama EX per N, tapi dia ada kuasa 2. Dan awak kena tolakkan dengan min. Okay, tolakkan dengan min yang ada topi ni, kuasa 2. Maksudnya dia wajib tolak lah, wajib tolak dengan min kuasa 2. Untuk sisihan piawai, dia adalah V sahaja, dia tak ada kuasa 2. Okey, untuk sisihan piawai dia adalah V sahaja. Dan sebenarnya sisihan piawai ni awak boleh dapat senang je apabila awak dah cari variance. Kan awak dapat V kuasa 2 kan. Variance tu kan V kuasa 2. So kalau kita nak dapatkan sisihan piawai, kita punca sahaja untuk hilangkan kuasa 2 tu. So kita akan punca balik punca variance ni. Okey, kita akan punca variance ni. So jalan kerja dia sebenarnya tak banyak tau.
awak cuma punca kuasa jawapan variance sahaja. Nanti saya akan ajar macam mana nak punca kuasa jawapan variance. So, awak kena faham, EX tu adalah hasil tambah data dan N tu adalah jumlah data. Yang ini awak tak payah tahulah apa benda, sebab yang ini cuma ada dalam maklumat sahaja. Alright, so ini adalah rumus-rumus yang kita akan gunakan sepanjang sukatan serakan data terkumpul. Okey, jangan lupa tau. Sebab walaupun dekat sini ada dalam formula masa exam, tapi awak jangan lupa apa simbol-simbol ni sebenarnya. Okey. Jadi kita tengok dekat soalan, diberi bahawa jumlah, okey, jumlah. Diberi bahawa jumlah. Bila dia cakap jumlah, kita faham dia adalah simbol hasil tambah. So kita akan tulis EX. Okey, jumlah EX berat badan 5 orang dewasa ialah 328. So jumlah dia adalah 328. Maksudnya jumlah data tu yang dikumpulkan adalah 328. Faham ya kat situ? Dan sekarang ni N merujuk kepada berapa kekerapan yang ada. Kekerapan ni sebenarnya merujuk kepada berapa banyak bilangan data yang ada. Bukannya jumlah data, bukan. Bilangan data. Contoh, 5 orang dewasa. Kalau 5 orang dewasa, ada 5 data lah. Berat saya 50, contoh. Berat saya 50 kg. Jadi saya ada satu data sahaja. Maksudnya macam tu. Kalau saya dengan kawan saya, saya 50 kg, kawan saya 55 kg. Jadi kita ada 2 data. So maksudnya 5 orang dewasa merujuk kepada 5 data. Jadi kita akan bahagikan dengan 5. So N sama dengan 5. Alright, so kena faham kat situ. Dan hasil tambah, okey, hasil tambah juga dia guna perkataan yang sama macam jumlah. So kita buat lagi satu, EX hasil tambah kuasa 2. So kita akan letak kuasa 2. Tu maksud dia. Hasil tambah kuasa 2, berat badan mereka ialah 22,982. So kita tulis 22,982. So ini adalah maklumat-maklumat yang kamu keluarkan untuk soalan 2B. Keluarkan je maklumat-maklumat yang ada. Ini soalan 2 Okey. Jadi, sekarang soalan tanya, hitung variance dan sisihan piawai bagi 5 orang dewasa tersebut. Jadi, awak kena ikut flowchart. Kalau awak tak ikut flowchart, awak tak akan dapat jawapan. So, untuk cari sisihan piawai, awak kena start dengan min dulu. Okey, start dengan min. Lepas awak dapat min, awak akan cari pula variance. Lama. Okey, lepas awak cari min, awak akan jumpa variance. Lepas awak cari variance, awak akan cari sisihan piawai. Okey, saya tulis simbol supaya kamu kenal pastilah. Alright, so ini adalah langkah pertama yang awak kena buat, dan langkah kedua awak kena buat, serta langkah terakhir awak kena buat untuk cari ketiga-tiga jawapan. So sekarang kita akan cari min dulu. Okey, kita akan cari min. Okey, min adalah EX per N. Kalau awak tengok dekat sini, rumus dia, min adalah EX per N. So kita ambil data tadi tu, 328 bahagi dengan N, iaitu 5. So jawapan untuk min adalah, tekan sahaja kalkulator. So buka kalkulator masing-masing. Sekarang 328 bahagi 5, awak akan dapat 65.6. Jangan lupa, kalau ada point, ambil je. Tapi ambil 2 tempat perpuluhan. Kalau ni cantiklah nombor dia, 65.6. Awak tak perlu tulis kg pun tak apa. Tapi kalau awak rajin, awak tulislah kg. Sebab dia dalam berat kan. Alright. So kalau awak tak nak tulis unit pun lagi bagus, lagi selamat lah. Alright. So ini adalah min awak. Tapi soalan tak tanya min. Kenapa awak cari min? Sebab kita nak applykan dekat dalam variance. Sebab tu kita perlukan min.
So kita buat pula yang kedua, iaitu variance. Okay, variance. Okay, variance adalah EX kuasa 2. Okay, EX kuasa 2. Jadi awak letak sahaja data EX kuasa 2 ni dekat atas. 22982. Lepas tu awak bahagi dengan N. Tengok rumus atas. EX kuasa 2 bahagi N. So awak buat je macam tadi. Cuma ambil EX kuasa 2 sahaja. Dan yang wajibnya adalah kena tolak dengan min. Tolak dengan min kuasa 2. Ni. Awak tengok dia ada tolak X to P kuasa 2. Maksudnya kena tolak dengan min kuasa 2. Maksudnya jawapan min tadi tu awak letak kuasa 2 sahaja. Buat sahaja, nanti awak akan dapat jawapan. Okey, awak akan buat dan dapat jawapan. Contoh kat sini 22982 per 5. Kita terus je tekan calculator, tak ada masalah 22982 per 5 tolak 65.6 kuasa 2 sama dengan 293.04. Ambil 2 tempat perpuluhan, ingat ya. So jawapan dia akan jadi 293.04 kg. Kalau nak tulis tak apa, tak nak tulis pun boleh. Alright. So ini adalah hasil jawapan awak. Sekarang awak nak cari sisihan piawai. Macam mana nak aplikasikan rumus sisihan piawai? Sebab sisihan piawai rumus ni macam complicated sangat. Tapi jangan risau. Kalau awak ikut flowchart, rumus jalan kerja dia sangat simple. Tengok dia punya rumus dia macam ni. Macam mana awak nak aplikasikan? So hasil jawapan variance tadi tu, yang ini, awak letak je 293.04. Tapi tambahan dia awak cuma letak punca kuasa. Kan senang kat situ. Maksudnya sisihan piawai ni adalah punca kuasa variance. Alright, punca kuasa variance. Jadi punca kuasa 293.04 tekan akan dapat 17.12. Ingat ya, bundarkan 2 tempat perpuluhan. Jadi kita akan dapat 17.12. Dekat sini jawapan dia. So ini adalah hasil jawapan apabila awak baca soalan dan awak dapat daripada soalan tu. Data dia memang dah ada. Senang je kan? Alright. So harap nanti kalau ada homework saya akan bagi minggu ni, awak boleh buat lah sebab soalan ni serupa je macam yang apa yang kita dah belajar dalam kelas. Okey. Kalau nak ambil 3 tempat perpuluhan pun boleh, tapi lagi bagus ambil 2 tempat perpuluhan sebab ini adalah matematik. Okey, dan kita akan rujuk kepada soalan kedua. Soalan yang macam pemikiran kritis dan kreatif lah, KBKK. Jika 2 orang dewasa dengan berat 2 orang, maksudnya N dia akan ada lagi 2 lah. Dengan berat seorang satu adalah 63 dan 75. Menyertai maksudnya dia join. Awak kena hati-hati. Jadi kalau dia join, maksudnya dia akan tambah. Okey, dia akan tambah. Kalau dia kata meninggalkan atau berhenti, maksudnya dia akan tolak. Sebab dia keluar. Dia keluar daripada kumpulan tu. Tapi sekarang ni dia masuk dalam kumpulan tu, jadi dia akan tambah. Contohlah saya cakap, dalam kumpulan saya ada 4 orang. Kawan saya nak masuk lagi seorang boleh? Nanti jadi 5 orang. So maksudnya kumpulan kita makin bertambah. Itulah maksudnya menyertai. Kalau seorang cakap meninggalkan, maksudnya dia dah bersara ataupun dia dah berhenti, so dia akan keluar. Contohnya kumpulan saya ada 4 orang. 2 orang telah keluar, jadi tinggal 2 orang. So benda tu akan bertolak. Dia akan jadi kurang. So aku dah faham ayat soalan dia. Nanti soalan ni ada macam tu Jika 2 orang dewasa dengan berat 63 dan 75 menyertai kumpulan tersebut, cari variance dan sisihan piawai baharu. Yang lama dah tak boleh pakai, tapi kita pakai je data-data yang lama ni sebagai rujukan. So macam mana kita nak buat? Kita kena cari nilai-nilai yang baru. Nilai-nilai yang baru.
kita ada EX lama, kita ada EX lama, kita ada N lama, kita ada EX kuasa 2 yang lama. Sekarang kita nak yang baru. So kita ambil EX baru, kita tulis balik. EX baru adalah sebabkan dia bertambah, jadi awak kena tulis 328 yang asal ni asal. Awak akan tambah dengan yang baru masuk, yang baru join tadi tu. Yang baru join tadi adalah 63 dengan 75. So 63 75. Jadi EX baru ni awak akan bertambah. So dapat berapa hasil jawapan awak? Okey, kemudian N baru. N baru adalah asalnya tadi 5. Okey, asalnya warna hitam, sebab warna hitam dia adalah asal. So bila dua orang join, apabila dua orang masuk dalam kumpulan tu, dia akan tambah 2 lah, sebab 2 orang kan, satu orang satu data. Jadi awak tengok N dia ada 5 tadi. Okey, N dia ada 5. So EX kuasa 2 ni adalah 22982. Okey, EX kuasa 2 baru adalah 22982. Yang lama yang lama awak akan tambah dengan yang baru. So macam mana kita nak tahu EX kuasa 2 yang baru? Kita ada data setiap seorang kan, kita letak kuasa 2 je. 63 kuasa 2 tambah 75 kuasa 2. Sebab kan kuasa 2 kat sini, so awak letak je lah kuasa 2 kan, tak payah nak pening-pening sangat. Alright, so awak cari setiap jawapan ni. Alright, so kita kira satu-satu. Kita kira 328. Okay, kalau tak nampak saya besarkan. 328 campur 63 campur 75. Dan awak akan dapat 466. Okey, 466. Kemudian 5 campur 2 dapat 7. 22982 campur dengan hasil jawapan tadi. So 22982 tambah 63 kuasa 2 tambah 75 kuasa 2. Tekan-tekan dapat 32576. 32576. Saya rasa saya nak guna kalkulator yang baru lah, sebab kalkulator baru tu boleh tekan nombor tau. Sekejap Okay, biar je. Dan sekarang ni, sambil tu awak salin tau, jangan tak salin, sebab nanti kita nak siapkan soalan ni. So awak cari min baru. So min baru awak tulis tau, min X baru. Semua ada perkataan baru. Jadi kalau dia kata baru masuk, maksudnya ada baru lah. Kalau baru keluar pun mungkin ada baru lah. Min baru adalah 466 per dengan N, iaitu 7. Bukan 5 tau, dia akan jadi 7. Sebab sekarang punya N yang sekarang. Okay, so min baru awak akan dapat 466 bagi 7. Akan dapat 66.57. Okay, so awak akan dapat 66.57 kg. Kalau nak tulis boleh, tak nak tulis tak apa. Variance baru sama je macam rumus tadi. EX kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan min kuasa 2. Saya ulang. EX kuasa 2 iaitu ni 32576 bahagi dengan N. N dia adalah 7. Dan awak kena tolak dengan min kuasa 2. So min dia adalah 66.57. 66.57 kuasa 2. So hasil jawapan dia awak akan dapat. Okay, so kita tekan kalkulator baru tadi. Sekejap Mesti kecilkan. Okay, so jawapan dia adalah 32576 bagi dengan 7 tolak dengan 66.57 kuasa 2. Okay, awak tekan je macam tu. Tekan sama dengan, dan awak akan dapat 222.15. Ambil 2 tempat perpuluhan ya, 222.15.
Okey, jawapan dia saya buat warna biru lah, senang. 222.15 kg. Okey, last sisihan piawai baru. V baru. Okey, yang ni awak tulis barulah, jangan lupa. Okey, jadi hasil jawapan dia tadi awak tulis 222.15. Awak letak punca kuasa sahaja, kan senang. Okey, so nanti tekan punca kuasa 222.15 dan awak akan dapat jawapan 14.90. 14.90 kg ataupun 14.9. So ini adalah cara untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan formula. Senang kan? Jadi firstly, kalau awak dapat soalan yang macam ni, keluarkan dulu data-data yang ada dalam soalan. Bila awak dah keluarkan, insya-Allah senang untuk awak kira gunakan formula. Okey, yang penting awak kena kenal pasti yang mana flowchart yang start dulu. Kalau kita tengok flowchart tadi, kita start dengan min. Walaupun soalan tu cakap cari variance dengan sisihan piawai, tapi kita wajib cari min sebab kita kena follow flowchart ni. Kalau kita follow flowchart ni, kita tak akan sesat. Okey? So awak kena follow flowchart tu. So ini awak boleh pause video untuk salin. Kalau nak salin. Okey, kita akan go kepada seterusnya. Next adalah soalan 3. Tapi soalan 3 ni saya tak nak awak buat sebab soalan 3 tu terlalu kebat. Okay, saya nak ajar yang simple-simple je supaya awak faham. Banyak sangat calculator ni, tengok ni. Okey, soalan 3. Yang ni saya cuma nak terangkan plot kotak. Jadi saya cuma terangkan simple sahaja. Okey, plot kotak. Kita akan belajar plot kotak hari ni. Plot kotak. Dalam plot kotak, kita memerlukan nilai minimum. Kita perlukan kuartil pertama ataupun Q1. Kita perlukan median, Q2 ataupun kuartil ketiga. Untuk lakar plot kotak ni, awak kena ada ke semua nombor ni. Dan last sekali, awak kena ada nilai maksimum. Okey, saya bagi contoh ya. Data diberi Q3. Okey, contoh ya. Awak ada data daripada 1, kemudian ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Ni contoh yang mudah lah untuk awak. Boleh? Untuk awak cari kuartil pertama dengan kuartil ketiga, awak kena ikut flowchart dulu. Flowchart dia start dengan median, baru kuartil. Lepas tu baru julat antara kuartil. Tapi soalan ni tak tanya julat. So, awak tak payah cari julat antara kuartil pun. Alright. So, awak kena cari median dulu. Nilai minimum dengan nilai maksimum ni senang sahaja. Bila awak dapat data, okay, awak kena susun ikut turutan menaik. Okay. First, awak kena wajib ikut turutan menaik. Contoh kat sini kan, turutan ni menaik 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, untuk kenal pasti nilai minimum, okey, ni adalah nilai minimum. Ni adalah nilai maksimum. Maksudnya nilai minimum tu data yang paling first sekali. Dan nilai maksimum data yang paling last ataupun data yang paling besar. Okey, jadi median biasanya berada di tengah-tengah. Kalau awak baca, senang kan? Macam ni kan awak baca kan? Okey, 1 kiri, 1 kanan. Maksudnya macam tu. 2 kiri, 2 kanan.
Jadi 3 ni kalau tak ada kawan, kalau dia tak ada kawan yang paling betul-betul dekat tengah ni, okay, 5 kan betul-betul kat tengah kan. So 5 tu adalah median. Tu maksud dia. Ini adalah median. Median tu mesti berada di tengah-tengah. Okay, lepas awak dah dapat median, kan awak ada pecahan macam ni kan. Okay, awak ada pecahan 2 kiri 2 kanan. Maksudnya 2 kiri balance, 2 kanan balance. So macam mana awak nak cari kuartil pertama? Okay, kuartil pertama mestilah berada dekat sini. Okay, 2 ni. Dan kuartil ketiga mestilah berada dekat hujung 2 ni. Maksudnya dia kena balance. Kalau median tu dah diambil, dia tak boleh jadi kuartil pertama atau kuartil ketiga, sebab tu adalah median. So biar sahaja. Jadi untuk tu awak kena buat 1/3/2. Sebab kita dapatkan pertengahan kat sini. Pertengahan kat situ awak mungkin nampak, oh saya rasa 2 lah jawapan dia. Sebab 1/3 4. 4 bahagi 2 2. So jawapan dia adalah 2. So pertengahan kat situ adalah Q1. Okay, ni adalah Q1. Dan pertengahan dekat sini juga 7 dengan 9 ni adalah Q2. So nanti awak kena buat lah data dia. Q2 pula, Q3. Contoh ada data lagi. Saya bagi contoh nombor 1, 2, 2, 4, 7, 7, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So macam mana awak nak cari median? So awak kena kira ada berapa data. So awak kira kiri 1, kanan 1, sini 2, kanan 2, kiri 3, kanan 3, kiri 4, kanan 4. So yang tengah-tengah yang tak ada kawan tu, dia adalah median. Senang kan? Jadi awak dah nampak dah. Oh, median dia 7. Walaupun nombor 7 yang lain tu ada sama, tapi awak just bulatkan yang merah ni adalah median. Senang kan? Ini untuk awak kenal pasti data dulu. Lepas tu awak dah ambil ni sebagai median ataupun Q2. Saya tulis Q2 lah, senang. Jadi untuk awak cari lagi ni mesti kuartil pertama, antara kuartil pertama, dan ni adalah kuartil ketiga. So awak nak kena tahu kat mana kuartil pertama. Okay, buat benda yang sama. 1 kiri 1 kanan, 2 kiri 2 kanan. Jadi mana tengah-tengah tu? Tengah-tengah tu mesti berada dekat antara pertengahan ni. Dia macam tadi. So 2 campur 2 4. 4 bahagi 2 2. So 2 adalah Q1. Okay. Dan kita akan cari juga Q3. 7 kiri 7 kanan. 1 kiri 1 kanan, 2 kiri 2 kanan. Tengah-tengah adalah 7 campur 8. 7 campur 8 15. 15 bahagi 2 akan dapat 7,5. So 7,5 sama dengan Q3. Senang kan? Jadi untuk nilai-nilai semua ni awak akan lakarkan dalam plot kotak. Okay, plot kotak akan start dengan paksi X sahaja. Kita akan lakar dalam graf. Okay, plot kotak wajib lakar dalam graf. Tapi graf tu tak makan banyak pun, dia makan sekerat graf je. So ni adalah paksi X. Okay, ni adalah paksi X. Awak ada data dalam ni ni data dia. Kita ambil, kita ada start dengan 1, start dengan kosong lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh. Dan sekarang start dengan nilai minimum. Nilai minimum kita adalah 1. Okay, ni adalah minimum. Dan ni adalah maksimum. So minimum awak start dengan sini. Awak buat plot macam ni. Okay, plot. Kemudian awak akan cari pula pada Q pertama. Lepas min siapa? Lepas min adalah Q1. Okay, lepas min adalah Q1. So Q1 dia adalah 2. So 2 dekat sini. 2 kat sini. Awak buat satu palang tegak macam tu. Okay, ni adalah Q1. Sebab dia selaras dengan 2 kan. So untuk daripada plot ni awak tarik je ekor. Macam tu lah. Okay, awak tarik ekor macam ni. Kemudian awak cari Q2. Q2 pula sebab Q2 adalah selepas Q1 kan. Dia macam ikut flow lah. Q1 go kepada Q2. So Q2 dia adalah 7. So sini 7. Awak buat garis tegak. Okay, garis tegak ni tak perlu plot. Awak buat tegak lagi. Okay, awak tarik guna pembaris tau. Saya tak guna pembaris ni. Okay, tarik.
So ni Q2. Lepas tu buat lagi satu, Q3 7,5. So 7,5 mungkin kat sini. Kat sini. Buat lagi satu garis. 7,5 gariskan. So jadilah macam ni Q3. Lepas tu maksimum dia adalah 9. So 9 buat plot pula. Maksudnya maksimum dengan minimum je yang guna plot. Betul gariskan. Dah siap plot kotak. Ada Q2 dia jadi lain, ada Q2 dia dekat tengah-tengah. Ikutlah soalan tu. Okay, kalau Q2 dia 7, 7 lah. Alright. So itu dia punya cara jawab. Okay, so ini adalah lakar plot kotak dalam graf. Awak memang guna paksi X saja. Tak perlu besar-besar sangat plot kotak ni. Kecil-kecil sudah. Kalau tak nak guna plot graf, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak pastikan sukatan awak betul lah. Okay, sukatan macam ni betul. So itu berkenaan dengan plot kotak. Dan sekarang kita akan masuk kepada plot titik. Ni plot titik. Lebih kurang macam plot kotak, tapi dia tak ada kotak. Dia cuma plot sahaja. Plot sahaja. Okay, kita akan extend sikit masa. Walaupun video ni mungkin makan masa banyak tapi saya harap sangat awak dapat tonton sampai habis. Okay, next soalan 3. Soalan 4, sorry. Soalan 3 ke? Soalan 4. Ni last soalan. Soalan 4. So ini adalah plot titik. Kalau awak tengok kat sini, sekejap saya ambil gambar. Okey. Kalau awak tengok kat sini, kita kena kira ada berapa nilai dia. Alright. So plot titik ni cara dia sangat senang. Yang ini awak tengok 100. Dan ni awak tengok 120. Jadi bila awak dah ada macam ni, awak tengok ya, satu baris, okey, satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris, lima baris. Dia lompat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan dapat 20. Maksudnya 5 baris sama dengan 20 data. Maksudnya sama dengan 20 kat sini. Dia ada macam ni lah. Okey, ni 20. Di sini tu. Jarak dia tu. Jadi 5 baris sama dengan 20. Jadi satu baris berapa? Satu baris sama dengan 20. Bawa 5 ni pindah jadi bahagi. Sebab kita guna ungkapan 5 darab baris akan dapat 5 baris. So 5 pindah bawah jadi bahagi. So baris sama dengan 20 per 5. Baris sama dengan 4. Sebab kalau awak tekan kalkulator, okay, sekejap 20 bahagi 5. So dapat 4. Jadi satu baris ni bersamaan dengan 4. Jadi awak boleh catat lah. Okey, satu baris ni bersama dengan 4. Jadi dia akan jadi 104. Yang ni akan jadi 108, 112, 116 dan 120. Logik tak? Logik kat situ. Maksudnya setiap satu baris tu bersama dengan 4 data. Dan kita nak tuliskan data-data yang ada plot sahaja. Tak perlu baca data-data yang tak ada plot. So macam sekarang ni nilai minimum. Nilai minimum dia 108. Ini adalah minimum dia 108. Kemudian 120. Kemudian 140. Kemudian 140. Kemudian 140. Dia ada 3 kali. Kena baca 3 kali. Tu maksud dia ulangan. Lepas tu awak baca. Okey, ni berapa? 144, 148, 152, 156. 156 pada yang ini, yang last. So sini adalah 156. Okey, bacaan dia macam ni. 108, 120, 140, 140, 140, 156, 156. Dia baca daripada bawah dulu. Kemudian 160 tak ada. Jadi kita akan baca 164, 164, 164, 164 dan 180. Itu bacaan dia. Yang plot titik ni awak kena faham cara bacaan sahaja. Sekarang ni cari mod, median dan min. Alamak, susahnya. Awak susunlah dulu cantik-cantik. 108, alamak. 108, 120, 140, 140, 140, 156, 156, 164, 164, 164, 164.
dan 180. Kan cantik kat sini. Sekarang awak boleh tengok kat sini cara susunan dia. Kena baca satu plot satu data. Kalau ada 3 plot, 3 kali lah ulangan tu. So kalau kita nak baca mod ni maksudnya, mod adalah kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi. Kekerapan tu maksudnya yang selalu, data yang selalu muncul. Contohnya kat sini 140 dia ada 3 kali, 1, 2, 3. 156 ni ada 2 kali, 1, 2. 164 ni ada 4 kali, 1, 2, 3, 4. Jadi ulangan yang paling banyak itu dinamakan sebagai mod. Ini adalah mod. So jawapan dia adalah 164. Maksudnya ulangan yang tertinggi. Jadi 4A1 mod dia adalah 164. Senang kan? Jadi siapa yang ulang paling banyak, dialah pemenang. Next, median. Macam biasa saya dah suruh awak susun ikut urutan menaik. Sekarang urutan menaik, jadi senang kerja awak. Senang hati, puas, senang lenang. So kita baca macam tadi. 1 di kiri, 1 di kanan. 2 di kiri, 2 di kanan. 3 di kiri, 3 di kanan. 4 kiri, 4 kanan. 5 kiri, 5 kanan. 6 kiri, 6 kanan. Maksudnya ada 6 kiri, 6 kanan. Jadi kita buat pembahagi 2. 156 campur 156 bahagi 2. 156 campur 156 bahagi 2. Awak akan dapat jawapan yang sama, 156. Tak percaya, tekan kalkulator kalau rasa ragu-ragu. So kita tekan kalkulator. 156 campur 156 sama dengan 312. Kemudian awak bahagi dengan 2. Dapat balik. So kat sini jawapan dia adalah median. Median pula, 156. Dan last sekali min. Min ni adalah hasil tambah data-data tu. Jadi awak kena tambah semua data tu. Min X sama dengan, tambah je semua, lepas tu bahagi dengan N. Ni biar pun dinding tu. So nanti awak tengok Alright. So min ni adalah sekejap, saya guna kalkulator ni lah. 108 campur 120 campur 140 140 140 campur dengan 156 campur dengan 156 campur dengan 164 campur dengan 164 campur dengan 164. Ada 4 kali sekejap. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 164. Dan last sekali 180. So ada berapa data kat sini? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekan sama dengan. Awak akan tambah semua tu. Tapi awak buat jalan kerja lah. Awak buat jalan kerja 108, 120, 140 dan seterusnya. Awak kena salin. Tak muat saya sambung bawah je. Lepas tu awak bahagi dengan jumlah data. Jumlah data kat sini ada berapa, awak kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data, so bagi 12. So jawapan tadi tu 1796 ni awak bahagi dengan 12. So akan dapat 149.67. Awak buat dulu, salin dulu. So ini adalah jawapan awak.
Dan sekarang kita akan tengok pula pada yang seterusnya, iaitu soalan yang kedua. Dia sudah susunkan dalam plot batang dan daun yang diberi. Jadi awak kena buat macam bentuk T, kan? Bentuk T kan ni. So dia ada batang, dia ada daun. So ingat ya, kalau dekat sini dia gunakan 2 digit depan. Ingat, daun mesti wajib 1 digit. Daun mesti wajib 1 digit sahaja. Kita guna digit SAR. Kalau dia ada 100, jadi kita guna 10 dekat batang dan lebihan SAR tu dekat daun. Tu maksud dia. So sekarang ni kita ada 108. So kita tulislah 108. Macam tu. Kemudian ada 120. 120. Dia jadi macam tu. 1 digit saja. 140. Ada 3 kali. So tulis kat sini 140. 140. 140. Ada 3 kali 156 2 kali. So dia tulis 156. 156. Okey, macam tu. Dan 164 ada 4 kali. So tulis 4 kali. 164. 164. 164. Dan 180 yang paling last. Senang kan? Lakar plot batang dan daun. So kita dah faham ketiga-tiga plot sebenarnya hari ni. Kita dah faham plot kotak, plot titik, dan minggu lepas kita dah belajar plot batang dan daun. So awak kena fahamkan. Okey, so itu berkenaan dengan soalan A2. Dan yang ini saya nak awak bagi tumpuan yang paling konsisten. Sebab soalan ni dia akan keluar sekali, terus automatik akan bagi banyak markah sepatutnya. Dia patutnya bagi 9 markah sepatutnya. 9 markah tau, banyak sangat. Saya dah buat soalan awak, soalan exam. Dan saya letakkan macam ni, tapi soalan ni berbeza sikit lah. Cumanya saya terus letak 9 markah macam tu. So banyak. Okay, banyak tu awak kena fahamkan cara nak buat dia. Dan yang ini kita akan gunakan calculator. Okay, awak salin ni. Okay, next. Okay, kita ambil masa sikit kalau terlambat sangat video ni awak boleh pause sekejap. Tapi kehadiran saya akan ambil pada ujung kelas ni nantilah. So macam mana saya nak ambil kehadiran tu dalam video YouTube ni kan? Nanti awak tengok macam mana saya buat. Okay, so ini adalah jadual dia. Okay, ni adalah data dia. Ingat ya, kita ada cara penggunaan kalkulator yang memudahkan kita daripada segalanya. Soalan tanya, hitung min dan sisian piawai. Dia tak tanya variance, tapi awak kena cari variance untuk ikut flowchart. Hitung min dan sisian piawai bagi masa yang digunakan masing-masing oleh Syaukuan dan Zhili dalam seminggu. Jadi sekarang ni dia nak cari Syaukuan punya min dan sisian piawai serta Zhili. So kita kena buat satu-satu. Kita kena buat Syaukuan dulu. Jangan buat Zhili dulu, buat Syaukuan dulu. Okey, ni soalan pertama dia. Dia dah susun cantik-cantik dah soalan ni. Sebenarnya soalan ni dia bagi satu ayat panjang je. Tapi soalan ni dipecahkan kepada 2, iaitu Roman 1 dengan Roman 2, supaya awak ikut flow dia. First, awak kena cari min, variance dan sisian piawai. Kedua, awak kena bandingkan siapa lebih konsisten. Itu je soalan dia. Okey, so nanti bila soalan keluar, awak kena buat macam tu. Okey, awak kena cari min, sisian piawai dan variance. Okey, kita cari min dulu. Min adalah hasil tambah semua ni. Ni adalah data Setiap satu ni adalah satu data. So kita ada berapa data sepatutnya? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Kita ada N sama dengan 7. N sama dengan 7 untuk semua orang, untuk Syaukuan dan Zhili, sebab mereka menggunakan 7 hari. So EX ni awak kena tengok min. Okay, first min kan. Min 2.0 campur dengan 2.0 campur dengan 2.0 campur dengan 1.5 campur dengan 2.5 campur dengan 2.0 campur dengan 2.0 perkan dengan 7. Okey, yang ini saya tak nak awak guna kalkulator biasa. Saya nak awak guna mod. Okey, awak guna mod Tengok betul-betul. Sekejap, saya pindahkan semua ni ke bawah. Bawah lagi, bawah lagi. Okey. Awak tengok betul-betul. Untuk kalkulator biasa, kalkulator putih ni atau hitam,
Okey, kalkulator biasa awak kena tekan mod 2 kali. Okey, mod 2 kali. Okey, mod SD lah. Mod SD, awak cari mod SD lah. So kita tengok mod SD. Buka mod 1, mod 2. So 2 kali 2 kali mod SD. Lepas tu awak tekan data. Data dia adalah 2. So 2.0, tekan M+. Lepas tu 2.0 M+, dan seterusnya. Okay, kita follow data satu-satu macam ni kan. 2.0 awak tekan 2.0. 2.0 tu 2 je lah, awak tak payah tekan 0.0 tak apa. So awak tekan M+. Okay, maksudnya data pertama telah disimpan. 2 lagi, tekan lagi sekali M+. Data yang seterusnya awak dah simpan. Maksudnya Selasa tu awak dah simpan 2.0 M+. Data ketiga awak dah simpan Khamis 1.5 M+. Data keempat awak dah simpan, dan seterusnya. Okey, itu maksud dia. Okey. Okey, sekejap. Saya ulang balik. Untuk kalkulator ni 2 M+, 2 M+, 2 M+, 1.5 M+, 2.5 M+, 2 M+, 2 M+. Okay, ahad tu pun 2 juga. So ini untuk kalkulator biasa. Sampai awak siap. Okay, sampai awak siap. Untuk kelas Swiss, okay, mod 6 ataupun mod statistik, tekan mod 6 je. So awak tekan mod statistik 6. Ini kalkulator. Okay, ni. Okay, tekan mod atau menu, bukan mod. Menu 6. Okey, tekan 6. So awak pilih satu variable, pilih satu, iaitu first variable. So awak tekan satu. Nanti awak dapat 2 table macam X dengan frekuensi. Frekuensi tu awak boleh biar je. Okey, biar je. So nanti awak tekan je data yang ada dekat dalam soalan. So 2 sama dengan 2 sama dengan 2 sama dengan 1.5 sama dengan 2.5 sama dengan, kemudian 2. Okey, sampailah 7. Okey, sampai 7 kat sini. Lepas tu awak tekan OPTN. Lepas tu awak isi data. Ini isi data sahaja, isi data dalam X. Kemudian tekan OPTN. Okay, OPTN. So tekan OPTN. Pilih 3. OPTN 3. So dapat jawapan dia. Min dia adalah 2. Ingat min adalah simbol X yang ada topi. So nanti awak terus je tulis jawapan dia 2. Untuk kalkulator biasa, awak tekan shift 2. Okay, awak dah dapat jawapan tu. Awak dah siap dapat N sama dengan 7 tu kan. Kalau N cukup, shift 2. Okay, untuk kalkulator biasa, kalau N dah 7 dah cukup kan, tekan shift, tekan 2. Awak akan nampak simbol dia. Ada X kuasa 2, ada X yang ada topi. X yang ada topi tu adalah min. So awak pilih nombor 1 dan awak tekan sama dengan. Kena tekan sama dengan tau. So awak akan dapat 2. Okay, jawapan dia sama macam tadi. Tak ada jauh beza. Senang kan? Kemudian awak cari sisihan PRY. Sisihan PRY V kuasa 2. Dan awak buat benda yang sama, sisihan PRY pula, variance. Silap. Variance V kuasa 2. Okay, jalan kerja ni awak ambil macam min tadi. Awak ambil je copy paste atau salin balik. Okay, lepas awak salin balik, ingat awak kena letak kuasa 2 sebab dia adalah V kuasa 2. Jadi kena letak kuasa 2 pada semua nombor. Yang atas sahaja. Yang warna merah ni sahaja. Kemudian awak kena tolak dengan min kuasa 2. Sama kan macam rumus tadi? Letak kuasa 2, tolak dengan min kuasa 2. So apa jawapan dia? Awak tak payah tekan kalkulator. Awak just terus je cari jawapan kat kalkulator. Maksudnya awak tak payah tekan satu-satu lah. Okay, untuk kalkulator biasa, awak dah salin semua ni. Awak tekan shift, awak tekan 2. Nampak tak ada buah cherry kat tengah-tengah ni?
Nombor 3 kita tak akan ambil. Kita ambil nombor 2 sahaja. 2 ni adalah sisihan piawai. Tapi kita nak cari variance. So tekan 2. Tapi kita nak ada kuasa 2. So letak kuasa 2. Ni untuk variance. Variance adalah kuasa 2. N kuasa 2 kan? So biar je. Dan awak tekan sama dengan. Awak akan dapat 0.07. Ambil 2 tempat puluhan boleh. Ambil 3 tempat perpuluhan boleh. So awak dapat 0.07. Saya ambil 3 1. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Dan last sekali, sisihan piawai. Sisihan piawai V, iaitu awak punca kuasa daripada hasil jawapan. Okey, 0.071 punca kuasa. So berapakah jawapan awak? Awak tak payahlah punca kuasa jawapan tu. Awak just tekan shift 2 lagi sekali. Okey, awak tekan shift 2. Tekan 2 untuk sisihan piawai. So awak terus je tekan sama dengan. Awak akan dapat 0.267. 0.267. Dapatlah Syaukuan punya sisihan piawai. Dapat juga Syaukuan punya min. Jadi untuk soalan ni awak sebenarnya dah settle dah. Okey, Syaukuan. Tapi awak kena buat untuk Geely pula. Okey, buat untuk Geely. Sekarang awak kena buat untuk Geely. Jadi untuk kalkulator yang baru, awak dah tahu jawapan tadi, tak payah tekan apa-apa. So awak tengok jawapan untuk yang ada lambang V ni, V ataupun cherry ni, cherry kuasa 2 ni, itu adalah variance. So check balik. Variance dia adalah 0.071. Okey, kat sini. Kemudian cherry X. Cherry X ni maksudnya sisihan piawai yang tak ada kuasa 2. So 0.267. Dan memang ada jawapan terus. Ni lagi senang kalkulator ni. Memang senang gila. So sebenarnya awak dah dapat jawapan dah. Alright. So next, Geely kita cari sama-sama. Geely. Okey, Geely ada 0.1.5. So untuk kalkulator yang baru, yang lama, awak kena reset mode reset mode, shift mode, reset dulu. Sebab kita nak hilangkan data yang kita save. Kita nak buang. So awak tekan balik semula. Okey. Mode 2 kali SD. 0 M plus. 0 M plus. Walaupun dia kosong, kena buat juga sebab kita nak save data tu. Kemudian 1.5 M plus 2 M plus 2 M plus 4 M plus 4.5 last kali M plus. Sebenarnya dia dah bagi tahu dah N dia berapa kat sini. Lagi senang kalkulator lama ni kan. Alright. So awak dah save dulu. Okey, lepas tu awak tekanlah kalkulator shift 2 berapa, shift 2 berapa. Cuma jalan kerja tu awak kena buat lah. Okey, untuk kalkulator yang baru lagi senang. Awak tekan mode ataupun menu. Okey, sekejap menu 6 1. Menu 6 1. Kemudian awak tekan 0 sama dengan 0 sama dengan 1.5 sama dengan 2 sama dengan 2 sama dengan 4 sama dengan, dan last sekali 4.5 sama dengan. Dah dapat 7 kolom. Maksudnya ada 7 lah data kat situ. Tekan OPTN. Tekan 3. Dah dapat jawapan. So buat jalan kerja. Jalan kerja je yang kena rajin sikit. Okay, so kita buat sama-sama. Kita ada sekejap Okey, kita ada apa? Kita ada kosong. Okey, min. Kita ada kosong. Kita ada kosong. Kemudian kita ada 1.5. Ini awak salin je. Kita ada 2. Kita ada 4 yang tak set saya. Tengok Oh, 2 kali. So 4 4.5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per dengan 7. Okey, ni awak garis je lah. Saya dah garis buruk lah ni. So awak akan dapat 2. Tak percaya, awak tekan kalkulator tadi lah. Shift 2 dapat berapa. Okey, tekan kalkulator tadi. Shift 2 pilih 1. So dapat 2. Jawapannya sama. Ataupun kalkulator baru ni tekan OPTN 3. Dan awak dapat 2 jugalah min. Sama je Okey, lepas tu awak copy sahaja jawapan ni atau jalan kerja ni. Sekejap
So nanti awak tulis kat sini, variance V kuasa 2. Minta maaf ya, saya ambil masa sikit, dah lama sangat dah ni. Okey, bolehlah ni. Dan awak kena letak kuasa 2. Tolak dengan min kuasa 2. Awak kena tolak. So jawapan dia awak ambil daripada kalkulator je lah, tak payah tekan-tekan lagi kan. So yang ni untuk kalkulator baru ni, tengok cherry kuasa 2. Cherry kuasa 2 adalah 2.642 ataupun 2.64 ataupun ambil 3 tempat perpuluhan 2.643 2.643. Ataupun kalkulator lama ni awak boleh tekan shift 2 kuasa 2. Okey, letak kuasa 2 pada n tu dan awak tekan sama dengan. Saya ulang, shift 2, tekan 2, lepas tu awak letak kuasa 2. So, tekan sama dengan. So dapat samalah 2.643. Okey, sisian piawai ni pun jalan kerja dia punca kuasa sahaja. So awak letak punca kuasa 2.643. Sisihan piawai punca kuasa 2.643. Jawapan. So letak yang ni, awak tekan je kalkulator, shift 2. Okey, awak dapat 1.62 ataupun 1.63 ataupun 1.626. Mana-mana boleh. 1.626. Kalau kalkulator lama pun dah ada 1.626 ataupun 1.63. Alright, so itu adalah berkenaan dengan cara mencari sisian piawai dan min dan variance melihat daripada table yang ada. So kalau soalan ni biasa keluar 9 markah, banyak tau. Dan ada lagi sikit sambungan dia sepatutnya. Sambungan dia tu pada soalan 2 dia pecahkan. Ni dia pecahkan baguslah. Tapi kalau dalam soalan sebenar dia tak akan pecahkan. Dia akan bagi satu ayat je. Dia akan tanya, dengan menggunakan sukatan serakan yang sesuai, nyatakan siapakah lebih konsisten bersenam. Tapi dia tak tanya langsung hitung min sisian piawai. Dia tak bagi tahu pun dalam soalan. Dia cuma bagi tahu satu ayat ni je. 9 markah. Awak tengok, asal banyak sangat markah. So sukatan serakan yang sesuai macam mana nak tengok? Kita kena cari min, variance dan sisian piawai. Itu 9 markah dia. Itu awak kena faham. So kalau soalan yang melibatkan sukatan serakan yang sesuai, ada perkataan konsisten, kena guna min, sisian piawai, variance tadi tu. Alright, so ini kita nak bandingkan. Kita ada 3 ciri yang saya dah ajar minggu lepas. Kita ada 3 ciri yang konsisten. Ciri yang konsisten, ciri-ciri konsisten ada 3. Okey. Kita ada julat antara kuartil. Ni saya nak awak hafal tau. Kuartil terkecil, sisian piawai terkecil, dan variance terkecil. Tapi awak kena ingat, kalau soalan tanya konsisten baru awak buat macam ni. Kalau soalan tak tanya konsisten, maksudnya awak kena guna yang lain lah. Okay, ni adalah lebih famous. So kalau soalan 2 ni dia tanya dengan menggunakan sukatan yang sesuai, nyatakan siapa yang lebih konsisten. So bandingkan siapa punya sisian piawai yang paling kecil. Kita tengok Zili punya 1.626, Xiaoquan punya 0.267. Jadi kita jawab Xiaoquan. Jawapan dia Xiaoquan. Okay, jawapan dia Xiaoquan. Tapi kita kena bagi sebab lah. Kerana kita bagi tahu sebab dia. Sebabnya adalah sisihan piawai dia kecil. Sisihan piawai dia ataupun sisihan piawainya kecil ataupun terendah berbanding. Kita kena bandingkan. Berbanding Zili. Senang kan? Itu jawapan dia. Settle. Okay, itu sahaja soalan dia yang awak kena buat. Awak kena pastikan sisihan piawai dia atau variance dia terkecil. Tapi biasanya yang paling famous ni yang saya bintangkan ni. Ini adalah yang paling famous. Okay, ini yang paling famous. Oops, saya salah bintang. Okay, kat sini famous. So maksudnya
Awak kena cari CCMP awak terkecil, baru awak boleh bandingkan siapa yang lebih konsisten. Tapi awak kena mention lah. Sekejap. Minta maaf. Okay, awak boleh mention. Tak nak tulis tak apa. Okay, awak tak nak tulis tak apa. Tapi awak tambah sikit ayat. Lebih konsisten. Tambah sikit. Lebih konsisten. Kalau awak tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau nak cantikkan ayat, tulislah Syaukan lebih konsisten kerana CCMP awaknya lebih kecil berbanding Jili. Nampak cantik sikit ayat tu. Alright. So itu sahaja, dan saya harap awak semua dapat follow up daripada awal video tadi sampai sekarang. Alright. Awak kena tengok sampai habis, dan kehadiran saya akan ambil hari ni juga. Hari esok saya tak akan ambil lah. So apa yang awak nak kena buat hari ni adalah awak tengok kehadiran ni. Okay. Jadi dekat video YouTube yang saya upload tu, yang bawah tu, ruangan komen tu, sila tuliskan nama awak, nama penuh dengan huruf besar, dan tuliskan warna yang awak nampak pada nama awak. Kita ada 4 warna. Kita ada biru, kuning, hijau dan merah. Itu password Awak tak boleh screenshot benda ni dan bagi kat kawan, sebab saya tahu awak semua adalah pelajar yang jujur. Alright. So ini adalah warna dia untuk pelajar lelaki, manakala warna untuk pelajar perempuan adalah ini. Alright. So saya tak nak lama-lama, awak boleh pauskan video saja, dan awak boleh tuliskan nama awak dan serta warna. Kalau ada macam komen atau pandangan lain awak nak bagi tahu bawah dia lagi tu, awak bagi tahu saja. Kalau tak ada komen, tak apa-apa lah, tak payah tulis apa-apa lah. Alright. So 2 benda je saya nak tulis, dan satu lagi adalah tambahan. Awak nak komen apa? Mungkin awak nak bagi tahu mungkin saya kena ajar slow sikit ke, ataupun mungkin saya kena buat penambahbaikan apa ke. Kalau ada komen, bagi tahulah. Alright. So itu saja. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terutama pelajar AdMed akan jumpa saya pada hari Ahad ni lah. Okay, kita akan guna Discord. Lepas ni kita akan guna Discord. Jadi saya akan explain lagi lah macam mana nak guna Discord. Sebenarnya kawan saya tu, dia dah set upkan kita punya platform untuk Discord. Saya nak guna Teams, tapi kawan saya dah rajin buatkan. So kita appreciate, kita hargai apa yang orang dah buat kat kita. Ada orang yang dah sumbang pertolongan kat kita kan. Walaupun dia awak tak kenal, dia kawan saya, kawan kelas. Okay, kawan kelas saya semua hebat-hebat. Dan saya tahu awak pun hebat-hebat. Steam je. So awak boleh buat lah. Dan lagi satu, homework. Homework yang saya nak awak buat adalah soalan 5 dan soalan 6. Sama je macam apa yang saya dah ajar daripada minggu lepas dan minggu ni. Awak cuma aplikasikan sahaja. Okay. Cuma kena hati-hatilah. Kalau kat sini soalan ni dia kata meninggalkan kumpulan itu. Jadi awak kena faham dia tambah atau tolak. Okay. Alright. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi pada hari yang akan datang.